Tapi tuan-tuan yang mulia, hendaklah kita faham semua bentuk usaha yang manusia telah curahkan sehabis-habisnya tenaga mereka, fikiran mereka, harta mereka, ini semua adalah sementara dan tidak kekal. Tuan-tuan faham? इतनी मेहनत है, ये हर एक को अपनी आंखों से जिस चीज में नफा नजर आता है उस पर अपनी सारी मेहनत लगाते हैं। मरते मरते वसीयत भी उसी की करके जाते हैं और मिरास में भी वही चीजें छोड़ के जाते हैं। आंखों का डॉक्टर आंखों का सामान मिरास में दे दिया जाता है, दांतों का डॉक्टर मिरास में पीछे वालों को दांतों का सामान देके जाता है, बालों वाला बालों का देके जाता है। जो जिस लाइफ में जिसने मेहनत की वो सारा जब तक रहता है दुनिया में उस वक्त तक उसकी मेहनत करता है। दुनिया से जाता है तो बच्चों को वसीयत उसकी करता है और जब मर जाता है तो पीछे वालों के लिए वही सामान छोड़ के जाता है। क्यों कि इनको हर एक को नफा अपनी अपनी लाइन में नजर आया। बाल वाले को बाल में, दांत वाले को दांत में, आंख वाले को आंख में। और चूंकि इंसान नफे को चाहता है इसलिए इसी की मेहनत करता है, इसी की वसीयत करता है और मिरास में भी वही चीजें देते हैं। Manusia apabila dia nampak satu-satu perkara dapat bagi manfaat untuk dia, maka dia akan gunakan usaha atas benda itu dan dia habiskan keseluruhan kebolehan dia, kemampuan dia, sehinggalah keadaan apabila dia nak mati, perkara itulah yang dia akan wasiatkan kepada keturunan dia. Dan dia mati, tinggalkan dunia ini, pusaka yang dia tinggalkan pun itulah apa-apa yang berkaitan dengan usaha itu. Orang yang berusaha atas rambut, dihabiskan kehidupan dia dalam usaha atas rambut. Apabila dia nak mati, dia akan pesan wasiat pada anak cucu dia supaya teruskan perusahaan rambut dia. Dan perkara yang ditinggalkan untuk anak cucu dia pun ialah semua barangan-barangan yang terlibat dengan perusahaan rambut dia. Demikianlah semua orang. Apabila dia dapat mendapat daripada satu-satu benda, dia akan curahkan segala tenaga, kemampuan fikiran dia untuk usaha atas benda tersebut. Dan akhirnya dia wasiatkan kepada keturunannya benda yang dia usahakan, dan dia punya pusaka juga adalah benda-benda yang berkaitan dengan usaha yang dia telah jalankan. हर इंसान को अल्लाह ताला शाह ने जिस्म और रूह दो का मजमूआ बनाया। रूह नजर नहीं आती, हालांकि असल जो है वो रूह है। जिस्म जितना तंदुरुस्त हो, आंखें जितनी अच्छी हो, जितना खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसमें रूह नहीं है तो मुर्दा है, सड़ेगा। असल और हकीकत है रूह, ये सारा जाहिर है। सारे इंसानों की मेहनत की जाहिर पर और आंखों देखी। अंबिया किराम और रसूल इज़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत मग़रिबात पर ग़ैब की बातों पर, जैसे रूह नजर नहीं आती लेकिन असल मसला तो रूह का है। सकरात में, कब्र में, हशर में, आखिरत में, दुनिया में भी चैन आता है, बेचैनी आती है, तकलीफ आती है, राहत आती है, तो उसकी रूह को
अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत जिंदगी और मग़रिबात पर, और आम इंसानों की मेहनत आंखों देखी और जाहिर। Tuan-tuan yang mulia, manusia terdiri daripada dua unsur. Pertama, jasad yang boleh dilihat oleh mata zahir, dan kedua ialah roh yang tidak nampak oleh pandangan zahir. Tapi yang asalnya, yang sebenarnya, yang hakiki bagi setiap orang adalah roh dia. Sekiranya satu orang tu ada anggota badan yang cantik, semuanya bagus-bagus, semua cantik belaka, wajahnya handsome, matanya elok, hidungnya elok, insya-Allah semua sekali, anggota badannya cantik, tapi roh tak ada, maka jasad dia tak ada guna langsung, sia-sia. Dia akan busuk, dia akan hancur. Jadi yang sebenarnya, yang asalnya adalah roh manusia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua usaha yang dijalankan oleh manusia di seluruh dunia sekarang ini adalah yang berkaitan dengan perkara yang boleh dinampak, yang boleh dilihat oleh mata manusia. Usaha ke atas keperluan jasad, keperluan jasmani yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dan Anbiya alaihi wassalatu wassalam, Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala alaihi wassalatu wassalam, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi fokus usaha mereka ialah ke atas roh manusia. आंख जो देखती है तो उसके अंदर की रूह की वजह से, अगर रूह ना हो तो आंख का ढेला इतना बड़ा नजर नहीं आता। जबान बोलती है उसके अंदर की रूह की वजह से, रूह ना हो जबान का टुकड़ा रखो अक्सर रूह, लेकिन वो नजर नहीं आती। ऐसे ही इस पूरी कायनात और कायनात की जितनी चीजें हैं, कारोबार, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जमीनें, सोना चांदी, आसमान, जमीन, चांद, इस सब के पीछे अल्लाह का गैबी निज़ाम, वो नजर नहीं आता। जाहिर तो है, आंख तो है, लेकिन आंख में रूह नहीं है, जबान है, रूह नहीं है, बेकार है, वो उसका टुकड़ा। ऐसे ये सारा निजाम, अगर इसके पीछे अल्लाह के अहकामात नहीं है तो ये सारा बेकार और वबाल है। Jadi tuan-tuan yang mulia, sebagaimana mata ni dia boleh nampak kerana ada roh. Apabila roh tak ada, maka bawa apa-apa pun depan mata tu tak akan nampak apa-apa. Dia hanya sia-sia saja. Demikian juga lidah. Lidah ni boleh merasa, boleh bercakap adalah kerana ada roh. Sekiranya di lidah tidak ada roh lagi, lidah dipotong, tidak ada roh lagi pada dia, lidah yang ada di luar, betul hanya seketul daging yang tidak boleh bagi apa-apa menampak, kerana roh dah tak ada. Inilah keadaan seluruh anggota manusia, dan inilah juga keadaan perkara yang ada di seluruh alam ini. Apa saja yang kita nampak di muka alam ini adalah perkara yang zahir. Di belakang semua perkara zahir yang mata kita boleh nampak ini, di belakangnya ada satu roh, ada satu perintah Allah Subhanahu. Seluruh nizam peraturan alam ini berjalan bukan daripada zahir ini, daripada benda-benda zahir ini, tapi dia berjalan kerana ada perintah
Subhanahu wa taala. Sebagaimana mata tadi, apabila mata ini tidak ada roh lagi, maka dia hanya seperti daging yang sia-sia. Apabila lidah ini tidak ada roh lagi, maka dia tak lebih daripada seperti daging yang sia-sia. Demikianlah tuan-tuan yang mulia, seluruh alam ini sekiranya tidak ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada roh lagi di belakang dia, maka dia tak lebih daripada benda-benda yang sia-sia sahaja. अभियान है, ये देखती है, इसमें रोग है, लेकिन अगर रूह और मेहनत नहीं हुई है, रूह को बनाने की, साफ सुथरी बनाने की मेहनत नहीं हुई, तो इस आँख से वो देखता है जिसको अल्लाह ने उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने को मना किया। इसने नजर उठाई, देखा और बहुत बड़ा गुनाह उसके नाम आ गया। अगर रूह पर मेहनत हुई, दोनों आदमी देखते हैं, इसने मेहनत नहीं की है वो भी देखता है, मेहनत की है वो भी देखता है। जिसने मेहनत की है रूह पर, वो देखता है। इस आंख से देखा कुरान, आंख से देखी हदीस, आंख से देखा माँ बाप को मोहब्बत की नजर से, बैतुल्लाह। फिर इस आंख से, जैसे बहुत से लोग रोते हैं, कोई अपने कपड़े को, कोई जैसे भिखारी जो भीख मांगने वाले लोग वो भी रोते हैं, लेकिन वो रोते हैं रोटी को, कपड़े को, उस पर उनके ऊपर और ज्यादा जिल्लत खुल जाती है हदीस में। लेकिन जो आदमी अल्लाह के खौफ से रोता, इतना आंसू मक्खी के सर के बराबर, वो आंसू जहन्नमों को ठंडा कर देते। ये नबियों वाली मेहनत और आम इंसानों वाली मेहनत में फर्क है। Jadi tuan-tuan yang mulia, mata ini dia boleh melihat kerana ada roh. Tapi sekiranya roh yang menjalankan mata ini tidak diusahakan, rohnya tidak dibersihkan, rohnya tidak disucikan, rohnya tidak dimurnikan, rohnya tidak ditazkiyahkan, maka dengan mata ini dia akan melihat perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Malah daripada mata ini, kerana rohnya tidak diusahakan, rohnya tidak disucikan, dia akan buat dosa-dosa yang besar yang akan dituliskan di atas bahu dia, di atas dalam buku catatan amalan. Sebaliknya, mata yang sama, anggota yang sama, sekiranya roh yang menjadi asas pada mata tadi telah diusahakan, telah dibersihkan, telah disucikan, telah ditazkiyahkan, maka mata ini mata yang sama juga, tapi akan digunakan untuk tengok Al-Quran, akan digunakan untuk tengok hadis, akan digunakan untuk tengok mak dan ayah dalam keadaan kasih sayang, akan digunakan untuk tengok Kaabah, akan digunakan untuk buat pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbezaan besar antara dua bentuk usaha. Usaha manusia biasa dan usaha Anbiya alaihi salatu wassalam, yang mereka usahakan kasruh supaya dengan perantaran roh yang telah diusahakan, manusia dengan anggota-anggota mereka akan buat amalan-amalan yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu. ऐसे ही वक्त, मिनट, घंटा, दिन, रात, हफ्ता, महीना और साल, ये सारा मिलकर जिंदगी बनती है। ये वक्त है। इस वक्त को आदमी लाया नहीं है, बेकार कामों में, गुनाहों में, बाजार में फिरने में,
جھوٹ بولنے میں، کسی کو دھوکہ دینے، کسی پر ظلم کرنے. اور یہی وقت ہے تعلیم کے حلوہ، ایمان کی دعوت میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، دوسرے بھائیوں کو اس محنت پر لانے کی کوشش میں. وقت تو وہی ہے، وہی 10 منٹ ہے، وہ آدھا گھنٹہ ہے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، یا آدمی کی عمر ہے، اس میں بھی اور اس میں بھی. اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسانوں کا وقت لگ رہا ہے اور جتنی انسانوں کی محنت ہو رہی ہے جانی اور مالی، وہ آنکھوں دیکھی نفع کو سامنے رکھے. انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اعظام علیہ السلام کی محنت بن دیکھی پر، مغربات پر، کہ یہ 10 منٹ جو میں تعلیم میں بیٹھا اس پر مجھے اللہ کیا دے. 10 منٹ میں نے قرآن پڑھا، 10 منٹ میں نے خوش و خضوع سے نماز پڑھی، 10 منٹ میں نے ایک بھائی کو دعوت دے کر 4 مہینے کے لیے تیار کیا. اللہ کیا دے اس پر یقین. اسی لیے ہماری یہ ساری محنت، چلے 4 مہینے، 5 کام، مسجد و جماعت، مسجدوں کو آباد کرنا، گھروں میں اس کا ماحول بنانا، یہ اسی وقت ہوگا، یہ اسی وقت ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا ہمیں آخرت کا یقین ہے کہ یہ دنیا اور یہ سارا سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا. وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. ان الساعة آتية لا ريب فيها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. جتنا اس کا یقین ہوگا اتنا آدمی، جیسے میں نے سلون کی مثال دی تھی کہ جتنا اس کو اس میں نفع نظر آتا ہے تو برانچیں بڑھاتا رہتا ہے. لڑکوں کو، پوتوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، تم اس دکان پر ہو جاؤ، تم اس دکان پر ہو جاؤ، تم اس دکان پر ہو، کرتے نہیں کرتے. کہ جتنا ایمان اور آخرت، اللہ کی ذات و صفات پر یقین اور آخرت حق ہے، ہر ایک کو اپنی محنت کا نتیجہ سامنے آئے گا. یہ یقین جتنا ہوگا اتنا آدمی نبیوں والی محنت پر اپنے آپ کو تھکائے گا، لگائے گا، کھپائے گا. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Dalam hidup manusia daripada masanya ada saat, minit, jam, hari, malam, minggu, bulan, tahun dan seluruh kehidupan manusia, seluruh umur manusia. Sekiranya minit-minit masa-masa ini digunakan untuk melakukan perkara yang merupakan dosa, untuk berbohong, untuk menipu, untuk buat maksiat, untuk buat mana-mana dosa, maka umur yang sama, masa yang sama, 10 minit yang sama akan menyebabkan dia dapat dosa, dia dapat kemurkaan Allah Subhanahu. Sebaliknya, tuan-tuan yang mulia, masa yang sama, umur yang sama, minit yang sama, 10 minit satu orang tu guna untuk baca Al-Quran, 10 minit satu orang tu guna untuk sembahyang khusyuk duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, 10 minit satu orang guna untuk sediakan satu orang sehingga dia dapat 24 bulan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang sama, umur yang sama, minit-minit yang sama, tapi tuan-tuan yang mulia, dia dapat gunakan masa dia, umur dia untuk buat perkara yang mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu. Usaha seluruh manusia ialah usaha ke atas benda-benda yang boleh dilihat dan nampak secara zahir, tapi usaha seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam adalah usaha ke atas naribat, ke atas perkara yang tak boleh dinampak oleh mata yang zahir, perkara yang tak nampak oleh perkara yang zahir. Tuan-tuan yang mulia, sebanyak mana kita semua
ada keyakinan terhadap hari kiamat. Ya, keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita ada keyakinan terhadap hari kiamat, bahawa hari kiamat adalah benar. Hari kiamat adalah benar. Hari akhirat adalah benar. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat adalah benar, pasti akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat amal walaupun sebesar zarah daripada kebaikan, pasti dia akan dapat lihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat perbuatan buruk walaupun sebesar zarah, pasti dia akan lihatnya. Dia ada keyakinan terhadap perkara ini, barulah dia akan boleh curahkan diri dia, nyawa dia, harta dia untuk usaha sebagaimana usaha yang telah dijalankan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana saya telah bagi tahu pada tuan-tuan, hal orang yang telah dapat nampak manfaat daripada usaha atas rambut, dia telah habiskan masa dia, usaha dia, kebolehan dia, sehingga dia libatkan semua anak cucu dia, anak saudara dia, sepupu dia. Dia akan buka peran sebanyak-banyak yang boleh. Dia akan arahkan sepupu dia jaga kedai ini, dia akan arahkan anak dia jaga kedai ini. Sebab apa? Sebab dia dah yakin, dia dah nampak daripada manfaat yang dia usahakan. Macam itulah tuan-tuan yang mulia. Kalau kita semua ada keyakinan pada Allah, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita ada keyakinan tentang benarnya hari kiamat pasti berlaku, barulah kita akan dapat curahkan segala tenaga kita, segala komitmen kita pada usaha yang telah dibuat oleh Nabi alaihi wasallam. Sahabat kiram ridwanullah ta'ala alaihi की सीरत मुबारका में ये बात मिलती है कि एक सहाबी ये तमन्ना करते हैं कि अगर अल्लाह पाक मुझे 10 जिंदगियां दे, 10 उम्रें दे, तो मैं 10 की 10 ईमान की राह में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा जिंदगी दुनिया में जिंदा हो जाए, उस पर मैं लगा दूं। और इस तमन्ना में एक तो ये तमन्ना करते हैं, फिर जब उसकी मेहनत करते हैं तो उसमें भूख, प्यास, गर्मी, दुश्मन, बीमारी, तरह तरह के हालात आते हैं। यहाँ तक के मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के रास्ते में एक आदमी ने पीछे से नेजा मारा और वो इतनी जोर से मारा कि पीछे से आगे निकल आया, खून के फव्वारे, और मौत आ गई। लेकिन ये कहते कहते गए फुज़्तु व रब्बिल काबा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में तो कामयाब हो गया। जिसने बर्छा मारा था वो पूछने पर मजबूर हो गया। मर रहे हैं, बीवी बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और कामयाबी कह रही है। कौन सी कामयाबी? लोगों ने बताया कि पैसे आ जाना, जमीन मिल जाना, दौलत बन जाना, ये इसको कामयाबी नहीं कहती। बंदा जिस वक्त जहां जिस हाल में हो, उस हाल में अल्लाह का हुक्म क्या है, अगर उसने उस हुक्म को पूरा किया तो वो कामयाब हो गया। तो इन्होंने, तुमने तो इनको सताया, तुमने इनको मारा पीटा, यहां तक के कत्ल कर दिया, लेकिन ये सारा हुआ ईमान की वजह से। ये अपने ईमान पर इन्होंने जान दी है, तो इनका बस ईमान बचाना असल था, ईमान बच गया, जान गई, कोई परवाह की बात नहीं, मैं कामयाब हो गया। जब ये बात उसके सामने आई कि उसने कहा कि है इतना कीमती है ईमान,
इतनी कीमती है ये ईमान की मेहनत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मारने वाला कातिल ईमान जाया, ईमान की जिंदगी। Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam sirah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dalam kehidupan mereka, kita akan dapat nampak jelas bagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ada keyakinan terhadap usaha yang mereka jalan. Tuan-tuan yang mulia, dalam sirah kita akan dapat ada kisah sahabat yang mereka bercita-cita, berkeinginan, nak kalau boleh nyawa mereka ada 10 nyawa, dan mereka akan korbankan satu demi satu untuk agama Allah Subhanahu, untuk usaha atas iman. Ini keadaan keyakinan dalam hati sahabat-sahabat radhiyallahu anhum terhadap usaha yang mereka jalankan. Dan tuan-tuan, mereka bertamanna, mereka bercita-cita. Bukan sekadar mereka bercita-cita, tuan-tuan. Bukan sekadar mereka bercita-cita, malah keyakinan mereka terhadap usaha menyebabkan semasa jalankan usaha berbagai kesusahan, lapar, kebulu, sejuk, musuh, ditetak dengan pedang, dipancung, macam-macam bentuk kesusahan, macam-macam bentuk mujahadah, macam-macam bentuk kesusahan yang mereka terpaksa hadapi. Mereka hadapi dengan sukacita kerana nak jalankan usaha yang keyakinan ada dalam hati mereka, tuan-tuan. Dan bukan sekadar itu, tuan-tuan, bukan sekadar itu yang ada pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Keadaan mereka begitu sekali yakin terhadap usaha yang mereka jalankan, sehingga dalam jalankan usaha, musuh datang, tombak mereka dari belakang, tombak musuh dari belakang keluar ke depan, tuan-tuan. Darah terpancut dari dada mereka dalam keadaan mati. Tuan-tuan yang mulia, sahabat ini masih lagi boleh kata, Fustu wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah aku telah berjaya. Demi Tuhan Ka'bah aku telah berjaya, tuan-tuan. Ini lafaz yang diberitahu oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang mulia, kata-kata sahabat ini begitu sekali terkesan oleh musuh yang tombak beliau, sehingga dia terpaksa bertanya, aku yang tombak dia, tombak aku tembus dada dia, isteri dia jadi balu, anak-anak dia jadi yatim, dan dia sedang mati, masih lagi dia boleh ucapkan Fustu wa Rabbil Ka'bah. Ini kejayaan mana ini? Sahabat-sahabat yang lain bagi tahu, bagi kami untuk dapat harta bukan kejayaan, bukan bagi kami untuk dapat tanah bukan kejayaan, bagi kami untuk dapat wang ringgit bukan kejayaan. Tapi bagi kami, di mana-mana tempat, dalam apa-apa keadaan, mana-mana hukum Allah kami dapat tunaikan dengan jiwa raga kami, dengan harta benda kami hukum Allah tersebut, itulah kejayaan bagi kami. Dia ini dalam usaha untuk tegakkan hukum Allah, dalam usaha untuk tegakkan iman di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu yang dera dia, kamu yang azab dia, kamu yang tombak dia, dalam keadaan dia sedang tunaikan perintah Allah, dalam keadaan dia sedang usaha atas iman dia. Tidak ada kejayaan yang lebih besar bagi dia. Inilah kejayaannya, dia dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, mendengarkan jawapan macam ni, si penombak tadi pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan yang mulia, orang yang berusaha dengan penuh yakin, mati dia pun jadi asbab hidayah untuk orang yang bunuh dia. इसीलिए ये बात कहते हैं, ये बातों से बातें जिंदा होती है और अमल से अमल जिंदा होता है, कुर्बानियों से कुर्बानियाँ जिंदा होती हैं। हम दावत की बातें करते हैं, दावत के अमाल की बातें करते हैं, समूह में गज, खुशूसी गज, पहला गज, दूसरा गज,
روزانہ کی تعلیم، پھر مسجد کی تعلیم، شہر روزہ، روزانہ کا مشورہ، 2.5 گھنٹہ آنے والی جماعتوں میں اس کی باتیں کرتے ہیں. عمل نہیں. ہمارے پاس بھی جب ہم آپ کا برا مت لگا، یہ کام تو امانت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. جتنی جماعتیں ہماری ملیشیا جا کر آتی وہ بہت جاتی ہیں ہماری. جب ہم ان کی کارگزاری لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مقامی کام بالکل زیرو. اب یہ آپ دیکھو کہ ملیشیا 4 مہینے لگائے ہوئے چلا دینے والے، ہندوستان، پاکستان، دوسرے ملکوں میں کتنے ہیں. اپنی مسجد میں اپنا پہلا کشمیر، اپنا مشورہ کیا ہوا؟ یہ دعوت کی تبلیغ باتیں کرتے ہیں، تبلیغ کے عمل نہیں کرتے. اثر عمل ہے. جو جماعت آپ کو کہتے ہیں کارکنوں سے بھی آتے ہیں. کارکن 20 کلومیٹر پر، کارکن 20 کلومیٹر پر. مسجد یہاں ہے، اس مسجد کے چاروں طرف 30 گھر بھائی مسلمانوں کے ہیں. بھائی یہ ملاقات نہیں، کارکن نہیں، کارکن اس لیے یقین نہیں ہے، ایک روٹین ہے، روٹین رسم پوری کرنا، اس پر اجازت نہیں کیسے. یہاں جاتے ہوئے کیوں گھبرانا؟ اس بھائیوں میں زیادہ سے زیادہ کوئی بات سب کہتے گا، سنتے نا اللہ کے لیے نبی نے سنتے. لیکن اور وہ کون؟ پرانے کہتے ہیں. اس لیے کام نہیں، کام کی بات ہے نا ملیشیا. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam apa-apa perkara daripada perbualan akan hidupnya perbualan, daripada usaha akan hidupnya usaha, daripada pengorbanan akan hiduplah pengorbanan. Kalau satu-satu perkara dia tak keluar daripada sempadan perbualan, maka tidak ada apa-apa yang boleh hidup daripada dia, tuan-tuan. Dia akan hanya tinggal hanya perbualan semata-mata, tuan-tuan. Inilah keadaan untuk semua perkara. Jadi tuan-tuan mulia, kita dalam usaha dakwah, Maulana bagi tahu, tolong jangan pandang buruk terhadap saya. Saya cakap tuan-tuan dengan depan tuan-tuan sebagai amanah untuk usaha atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita di Malaysia hanya tinggal perbualan dakwah semata-mata, tuan-tuan. Air sejuk, air sejuk, air sejuk. Tuan-tuan hilang dahaga tak sekarang? Kenapa? Yang saya sebut 3 kali tak lebih daripada hanya perbualan. Macam itulah juga dakwah, tuan-tuan mulia. Kita dengan penuh jas kita kata tabligh, dengan penuh jas kita kata dakwah, dengan penuh jas kita kata gas. Tapi dari segi amalannya tak ada yang kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dakwah pada kita hanya tinggal perbualan. Kita muzakarah tentang kerja 5 amal, kita muzakarah tentang musrah jemaah, kita muzakarah tentang 3 hari, kita muzakarah tentang 2,5 jam, kita muzakarah tentang DTI, macam-macam benda yang kita muzakarahkan. Semua muzakarah kita buat dan kita boleh buat. Tapi tuan-tuan mulia, yang kita muzakarahkan hanya tinggal muzakarah, tak keluar daripada batas perbualan, tuan-tuan mulia. Maka dia hanya tinggal sebagai perbualan, tidak ada apa-apa natijah daripada dia.
Maulana bagi tahu semua jemaah yang pergi ke Malaysia dan banyak jemaah daripada India yang pergi Malaysia, mereka pergi dan bawa balik laporan bahawa di Malaysia kalau pergi ke mana-mana masjid, semua rakan-rakan seusaha rela untuk bawa pergi jumpa karkun yang 20 km. Di sekeliling masjid ada 30 rumah orang Islam. Tapi bila ajak pergi, dia kata, ini bukan. Dia belum keluar lagi. Sana ada karkun lama. Sana kena orang karkun tak biasa keluar dari Allah Subhanahu. Maulana bagi tahu kenapa keadaan ini berlaku. Kenapa keadaan ini berlaku? Sebab dalam hati kita belum ada yakin lagi tentang usaha yang kita buat, tuan-tuan. Dalam hati kita masing-masing belum ada yakin lagi terhadap usaha yang kita buat. Apa salahnya kita pergi jumpa dia? Dia saudara kita. Dia orang Islam. Paling apa yang dia boleh buat, tuan-tuan boleh, paling banyak yang dia boleh buat, dia akan herdik kita. Dia akan marah kita. Apa salahnya kita dengar marah orang kerana Allah? Apa salahnya kita dengar herdik orang kerana Allah? Nabi-nabi telah dengar marah orang. Nabi-nabi telah dengar herdik orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunaikan satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita keadaan kita bahawa usaha dakwah kita hanya setakat perbualan, hanya setakat perbicaraan. Tuan-tuan mulia, kita kena baiki keadaan ni. Kita kena yakin dengan usaha ni dan kita kena buat usaha ni. Boleh kan, insya-Allah? पूरा मलेशिया नहीं, ये मलेशिया तो करोड़ों जितने यहाँ रहते हैं, ये सब जानते हैं कि हमारा काम हर आदमी जो बचने का है, हर आदमी रोजाना कम से कम 2.5 घंटे मस्जिद में, सुबह शाम की तस्वीर पर, महीने में 3 किलो, साल में एक मरतबा 4 महीने, पुराने हर साल 4 महीने, आने वाली जमातों की नुसरत का मतलब गाड़ी और खाना नहीं, असल मतलब नुसरत का उनके साथ रह के काम करना। ये जितने कहते हैं ये सिर्फ अपने बारे में हर साल की, कोई किसी को कुछ ना कहे और मैं भी नहीं पूछूंगा, लेकिन अपने दिल से पूछो कि ये जो काम जिसको कहते हैं 2 बजते हैं 2 तालीम रोजाना है, माहाना हफ्ते वाले, हम कितने पागल हैं। हाँ, खुद अपने दिल को जवाब दो। Maulana bagi tahu sekarang, tuan-tuan yang mulia, kita semua tahu dan kita muzakarah dengan orang tentang usaha-usaha yang ada dalam usaha ini. Setiap orang kena buat musyawarah harian. Setiap orang kena buat 2 gas pertama, gas kedua. Setiap orang kena buat 2 taklim di masjid, taklim di rumah. Setiap orang kena bagi masa 2 jam setengah, tak paling kurang. Dan kemudian kena bawa jemaah keluar 3 hari. Kemudian kena keluar cilah orang lama-lama, kalau keluar 4 bulan tiap-tiap tahun. Kemudian 4 bulan sekali semua hidup bagi orang yang baru. Kemudian lepas tu kena nusrah jemaah. Bila jemaah datang kita kena nusrah. Dan semua kita faham bahawa yang dikatakan nusrah bukan bagi kari, bukan bagi nasi saja, tapi ialah bersama dengan jemaah dalam usaha yang mereka lakukan. Ini semua kita tahu dan kita dah cakap-cakapkan, kita muzakarahkan. Maulana sekarang, Maulana kata saya tak nak tanya tuan-tuan. Semua benda ni saya ulang depan tuan-tuan. Sekarang ni nak minta tuan renung diri masing-masing. Soal diri tuan-tuan masing-masing dalam semua perkara yang kita dah tahu, termasuk zikir pagi petang dan sebagainya, yang kita dah tahu, yang kena ada dalam usaha kita, tuan-tuan mulia. Siapa di antara kita yang paben, yang betul-betul istiqamah dalam semua amal ni? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan dan tuan-tuan jawab sendiri. अगर ये पाबंदी हम करते हैं तो सबसे पहले वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, सबसे पहले मेहनत करने वालों को हिदायत दें। मेहनती नहीं है, हम
मेहनत की तकलीफ को मेहनत कह रहे हैं, मेहनत किए अमलों के मुताबिक को मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा है जैसे ठंडा पानी बहुत अच्छा आइसक्रीम, बहुत मीठा, हमारे क्या दुनिया बहुत मीठा दुनिया, बहुत अच्छा दुनिया, तकलीफ से दुनिया हम सब इस बीमारी में पता है। Jadi tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita semua sempurnakan dah semua amal-amal ni dengan penuh istiqamah, kita paben, kita dah ikatkan diri kita dengan semua amalan-amalan ni, maka natijah yang pasti sekali akan mula-mula datang dalam kehidupan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, yang berusaha, yang sungguh-sungguh berusaha untuk kami atas agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti lanahdiyannahum, Allah akan bagi hidayah pada mereka terlebih dahulu. Kita dulu akan berubah, kehidupan kita dulu yang akan datang pada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana kita tidak datang pada amal yang sepatutnya, kita tidak istiqamah, kita tak papan sebagaimana sepatutnya, kita hanya anggap bayar tentang usaha sebagai usaha, muzakarah tentang usaha sebagai usaha, bersembang-sembang tentang usaha sebagai usaha, maka tuan-tuan yang sebagaimana air sejuk tadi, nafas air sejuk, kita dapat bayangkan dia punya sedap, dia punya bagus, tapi dapat hilangkan haus kita tak? Tak boleh tuan-tuan. Maulana kata durian, negara kita masyhur dengan durian. Bila sebut perkataan durian, berbual tentang durian, dapat rasa tak kemanisan durian, kesedapan rasa durian? Tak dapat tuan-tuan boleh. Macam itulah keadaan kita. Oleh kerana kita tak buat usaha sungguh-sungguh, kita hanya anggap buat-buat cakap-cakap tentang usaha sebagai usaha, maka kita tak dapat natijah dia. हमारी जमातें जब तुम्हारी यहाँ आती है तो तुम उनके सामने दुनिया के बजाय बैठे, तो ये नहीं बताता कि ये मस्जिद देखो, इस मस्जिद से शहरोजा की जमात है, इस मस्जिद से 4 महीने की जमात है, इस मस्जिद से मुल्कों की जमात, एक ही मस्जिद से, ये कोई नहीं बताता, बस दुनिया में बताता। Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata biasa jemaah-jemaah kami yang datang tempat tuan-tuan tu akan bagi tahu fadilah durian. Semua kita akan bagi tahu durian apa kelebihan dia, tapi tak ada satu jemaah pun datang bagi tahu bahawa karbon Malaysia apabila jemaah sampai bagi ni masjid ni, masya-Allah dia boleh keluarkan jemaah sendiri 3 hari, jemaah 40 hari sendiri sendiri. Malah dia boleh keluarkan jemaah pergi negara jauh sendiri, tak ada satu pun dari macam ni datang sampai pada kami. Tuan-tuan faham apa yang Maulana bagi tahu? मस्जिद वार जमात का मतलब ये है, अब मलेशिया न बड़ा 1000 मस्जिदें तो होती है, सिर्फ 20,000 नहीं, कई लाख पूरे मलेशिया में Berapa masjid di seluruh Malaysia? हर मस्जिद के चारों तरफ रहने वाले मुसलमान बड़े बड़े मोहल्ले 500, 1000, 700, 2000 मस्जिद वार जमात का मतलब तो ये है, मस्जिद वार जमात का काम ही ये है कि इस मस्जिद के चारों तरफ जितने घर हैं कोई घर न बचे और किसी घर का कोई फर्द न बचे। मर्दों की तरतीब मस्जिदों के साथ, मस्तूरात घरों में नमाजें, तालीम, कुरान की तिलावत, बच्चों की दीनी तरबियत, ये मस्जिदवार जमात की जिम्मेदारी। लेकिन मस्जिदवार जमात कारकुन से मिलाने के लिए 30 किलोमीटर जाती है और मस्जिदवार जमात का साथी सामने वाले घर से मुलाकात नहीं कराते, इसलिए काम नहीं। Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya inilah tuntutan
usaha jemaah masjid. Tuntutan usaha jemaah masjid untuk kita buat usaha di sekitar masjid. Maulana tanya ada berapa masjid di seluruh Malaysia? Ada sebanyak 23,800 masjid dan surau di seluruh Malaysia. Dan apa tuntutan daripada usaha jemaah masjid? Dan semua masjid ni masing-masing ada penduduk di sekitarnya. Ada yang 500, ada yang 1,000, ada yang sampai 2,000 orang, 2,000 buah rumah. Usaha jemaah masjid ialah usaha sehingga tidak ada satu rumah orang Islam pun yang tertinggal, dan daripada setiap rumah tidak ada satu orang lelaki balik pun yang tertinggal, sehingga semua sekali lelaki di kampung tersebut, di tempat tersebut, yang lelakinya dapat dikaitkan dengan semua amalan-amalan masjid, dan wanitanya dapat jaga semayang fardu mereka, dapat tunaikan semayang-semayang sunat, dapat baca Al-Quran, dapat zikir, dan dapat tarbiyah anak-anak mereka dengan tarbiyah Islam. Ini berlaku dalam semua penduduk, dalam semua rumah yang ada di kawasan tersebut, yang terlibat dengan masjid tersebut, dalam semua orang lelaki perempuan yang ada di kawasan tersebut. Ini tuntutan daripada usaha jemaah masjid. Tapi yang berlaku ialah kita yang biasa keluar ni, apabila jemaah datang, kita rela untuk bersusah payah bawa jemaah pergi khususi 20-30 gitu kerana dia orang dah biasa keluar, tapi kita tak sedia untuk bawa jemaah-jemaah pergi khususi, pergi jumpa orang-orang di sekitar masjid. Oleh kerana kalau usaha tak bangkit, usaha tak bangun di Malaysia. Malaysia में 4 महीने दिए हुए कितने हैं? 10 चिल्ले दिए। मस्जिद है तो 23,000 वक्त लगा, 3 दिन दिए हुए तो बेहिसाब। अगर ये अपनी अपनी मस्जिदों से जुड़कर वाक़ियतन अगर इन अमलों को करे तो मलेशिया में कोई घर नहीं बच सकता। सिर्फ इतना नहीं, जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जो मेहनत की, तो मदीना मुनव्वरा का हर मोहल्ला, हर मोहल्ले की हर गली का हर घर का हर फर्द, मर्द भी, औरत भी, बच्चे, बूढ़े भी, गरीब भी, अमीर, बीमार भी, तंदुरुस्त भी, मालदार भी, गरीब भी, जितने मदीने में हर एक का एक ही फिक्र था जो अल्लाह पर उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हुआ, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, कमाने, खर्च करने। और जहां अल्लाह के नबी की आवाज, जो तकाजा मस्जिद का, उस मस्जिद के तकाजे पर हम तैयार, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाए, समझो, छोटे बच्चे कुश्ती लड़ते थे इजाजत से, कि इसी तरह हम क्यों? वो मस्जिद वाले जमात की मेहनत की। उस मस्जिद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, ज़ैद इब्न साबित, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अशरे मुबश्शरा, मुहाजिरीन व अंसार, और ये सारे एक ही फिक्र पर हैं। अच्छा, तीन बच्चे भी, हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला, 100 बच्चे तो कहते हैं कि मेरे सामने दफन हुए, और उस वक्त 120 जिंदा थे। कितने? 220
بیوی بچے کو. لیکن طائف سے جماعت آ رہی ہے, وہ اپنے اونٹ چرا رہے ہیں, اپنی بکریاں چرا رہے ہیں. دھول اڑتے ہوئے دیکھی تو جب دھول بیٹھ گئی چہرے نظر آئے, فوراً آئے. مندر چھوڑ, تم لوگ کون, کہاں سے آئے, کہاں جائے؟ ہم طائف سے آئے. بدو سب دیکھتے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاتے. عائشہ میں جماعت کے یاد کر کے کارگزاری سنائی کہ ہم کو کوئی ترجمان ہی نہیں ملا, ہمارے ساتھ کوئی رہا ہی نہیں. یہ عمر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اونٹ بکریاں چھوڑ کر اس جماعت میں, اونٹ بھاگ گئے کہ ہیں, بکریاں ہے کہ چلی گئی. یہ تقاضا مقدم ہے. خوشی اتنی کہ اللہ اکبر, محنت کب ہوئی. اب اللہ بڑی سمجھے جنہوں نے وہ سارا کیا تھا طائف, اللہ ان کو اپنا سارا بھول گئے اور خوشی میں سارے حضور کے پاس. راستے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے, انہوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہر مسئلے میں پہل مجھے رہی ہے, یہ خوشخبری تو مجھے سنانے دو. چھوٹے بڑوں کا لحاظ کرتے, بہت اچھا آپ کریں. وہ چلے گئے تو انہوں نے یوں نہیں سمجھا جیسے ہم کرتے ہیں نا, جماعت آئی سامنے آئی, اچھا ماشاء اللہ ہندوستان سے, نظام الدین سے, الحمدللہ, ہاں ماشاء اللہ. اور سب سے پہلے ملک صاحب سر جھکانا منع ہے. اچھا ماشاء اللہ مسجد میں انشاءاللہ امیر صاحب, انشاءاللہ امیر صاحب پروگرام میں جانا. جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت کی روشنی میں ہم کام کو لے کر نہیں چلیں گے, ہمارا کام نہیں. حضرت عمر ابن شعبہ نے یہ دیکھا کہ ہم صدیق چلے گئے تو یہ نہیں سمجھا کہ چلو ہو گئی, بلا ٹل گئی, بلا نہیں ٹلی. اس وقت کا اب تقاضا کیا ہے؟ کہ تقاضا یہ ہے کہ یہ طائف والے جو ہیں وہ مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں, اس کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ تو اس کو سجدہ ہے. تو ان کی تعلیم کرانی چاہیے. ان کے پاس بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے آداب بتائے کہ ہمارے نبی نے تو ہم کو اتنا سکھایا ہے, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا رسول اللہ. جب ان کے پاس عام مسلمان کو کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم کا حلقہ لے کر بیٹھ گئے. تقاضا سوچا خود اس وقت کا تقاضا کیا. جو جماعتیں آتی ہیں وہ بھی کارگزاری سناتی ہے نصرت کی, اور جو جماعتیں آتی ہیں وہ بھی کارگزاری سناتی ہے کارکنوں کی ملاقات کی, اور جو جماعتیں آتی ہیں وہ بھی سناتی ہے کہ ہر مسجد میں, کسی مسجد میں 2 3 ایک کارکن. کام کیسے کریں؟ اور آپ تو یہ سارے ملیشیا کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے نمائندے بنتے رہے. سب سے پہلے توبہ کرو, استغفار کرو کہ آئندہ ایسا نہ. Jadi tuan-tuan yang mulia, keadaan usaha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jalankan di Madinah Munawwarah, di seluruh kawasan di Madinah, sehingga tidak ada satu muhallah, dan daripada muhallah tidak ada satu lorong, dan daripada lorong-lorong di setiap muhallah tidak ada satu rumah, dan daripada rumah-rumah yang ada di setiap lorong, di setiap muhallah, di setiap kampung di Madinah Munawwarah tidak ada satu orang pun, sama ada lelaki, wanita,
dewasa, budak kecil, orang tua, kaya, miskin, sakit, semua sekali tuan-tuan mulia. Mereka hanya ada satu cara saja tuan-tuan. Apa yang Allah Rasul suka, itulah yang kami suka. Apa usaha yang Allah Rasul nak, itulah usaha kami. Dan mereka punya semangat tuan-tuan mulia dalam jalankan usaha tersebut, sehingga yang sakit pun bagi diri dia untuk keluar jalan Allah Subhanahu. Yang kanak-kanak pun sampai menjinjing tuan-tuan, nak supaya dia dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar jalan Allah. Malah mereka bergusti satu sama lain tuan-tuan mulia, nak tunjuk kekuatan supaya mereka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunaikan usaha tuan-tuan. Ini keadaan usaha, hasil daripada usaha yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sekali penduduk Madinah, orang yang jaga aman-aman mereka dan orang yang tunaikan semua takaza agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping keadaan usaha ini, mereka macam kita juga. Mereka ada kerja buat, mereka ada anak isteri, mereka ada kebun ladang. Tapi tuan-tuan mulia, di sebalik semua keadaan mereka, mereka masih lagi boleh utamakan kerja agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerja agama Allah boleh tersebar ke seluruh dunia. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, satu orang sahabat yang dia bagi tahu bahawa anak dia seramai 100 orang yang telah dikebumikan depan dia. Yang baki lagi yang ada adalah 120 orang tuan-tuan. Berarti anak dia semua sekali sebanyak 220 orang. Mereka orang yang ada anak pinak tuan-tuan mulia. Tapi macam mana keadaan mereka dengan usaha agama Allah Subhanahu wa taala? Mughirah bin Syu'bah ni pada suatu hari dia sedang gembalakan unta dia, kambing dia. Tiba-tiba dia tengok daripada padang pasir sedang menuju ke arah Madinah, debu-debu naik. Dia pun jadi keheranan, ini ada kafilah sedang datang. Maka dia tunggu sehingga debu-debu itu telah turun, baru nampak orang-orang. Maka dia tanya, manil qaum, siapa kamu semua? Daripada mana kamu? Apa tujuan kamu datang? Maka kafilah yang datang tadi jawab bahawa kami Bani Taqif, orang Taif, orang yang Nabi pergi buat usaha dulu, yang mereka telah halau pukul Nabi semua sekali. Ini orang-orangnya datang. Maka dia gembira, Masya Allah, usaha dah jalan lama dulu, sekarang Allah Subhanahu wa taala telah datangkan mereka datang nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gembira sekali tuan-tuan mulia. Keadaan sekarang dia faham betapa takaza usaha ni kena didahulukan, kena diutamakan, sehingga dia telah lupa unta dia, dia telah lupa ke kambing dia. Unta kambing ni tuan-tuan mulia, kalau ditinggalkan begitu saja, dia akan hilang, dia akan pergi ke mana-mana. Tapi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu faham, ini takaza agama kena didahulukan, kena diutamakan daripada semua yang lain. Maka tuan-tuan, dia tak hiraukan lembu kambing dia, unta dia tuan-tuan mulia. Dia terus bawa jemaah ni untuk pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulana bagi tahu bahawa saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, selagi usaha kita tak datang kepada bentuk usaha yang telah dijalankan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, selagi itu usaha kita tidak akan datangkan natijah yang sama tuan-tuan. Mughirah bin Syu'bah faham takaza agama kena didahulukan dari semua yang lain. Maka dia tinggalkan semua hal dunia dia, bawa jemaah tadi untuk pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tengah jalan jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tanya, siapa ini semua sekali? Maka dia pun bagi tahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, wahai Mughirah, aku ni dalam semua hal, aku orang yang terdahulu dalam apa-apa hal pun. Dalam sampaikan berita gembira ini, Bani Taqif, orang Taif datang nak jumpa Nabi nak masuk Islam, bagilah peluang saya sampaikan berita ini pertama sekali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, orang yang berusaha
dia pandai menghargai, dia tahu beradab, tuan-tuan mulia. Maka Mughirah bawa takaza ni, dia yang bawa takaza ni. Tapi Abu Bakar orang besar, Abu Bakar orang lama, maka dia kena diutamakan, dia kena diraikan. Maka Mughirah radhiyallahu anhu kata, okeylah, tuan bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, orang lain dah tolong bawa takaza ni, dah sempurnakan semua takaza ni. Dia tak rasa, alhamdulillah, pada dah terlepas dah. Dia tak rasa macam tu, tuan-tuan mulia. Dia rasa ini takaza dia. Cuma sebagai adab dia kena utamakan orang lama. Tapi dia sendiri fikirkan apa takaza yang dia kena sempurnakan. Dia dah lupa dah unta kambing dia, tuan-tuan mulia. Dia fikir apa takaza sekarang untuk bawa. Jadi rehaban jemaah ni pergi jumpa Nabi, Abu Bakar dah ambillah kerja ni. Apa takaza atas saya pula? Tuan-tuan mulia, dia faham bahawa orang Bani Thaqif ni orang yang sembah berhala, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu apa-apa adab untuk Allah dan Rasul. Maka dia kata, menjadi tanggungjawab saya untuk pergi duduk bersama mereka, ajar mereka macam mana adab nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi duduk. Ini takkan dia ambil sendiri, tuan-tuan. Dia adakan takaza ni untuk pergi duduk bersama dengan Bani Thaqif, yang dia pergi ajar kepada mereka, apabila kamu nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kamu jumpa sesama Islam, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dalam berusaha atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita juga ada cita-cita nak dapatkan usaha, nak dapatkan netajah daripada usaha, sehingga tidak tertinggal satu rumah pun, tidak tinggal satu peribadi pun dalam muhallah kita, dalam kampung kita, yang boleh datang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mulia. Tidak ada jalan lain kecuali kita kena bawa apa yang telah dijalankan oleh sahabat-sahabat, dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dalam usaha kita, tuan-tuan. Ini keadaan jemaah datang beritahu. Apabila jemaah sampai, maka Masya Allah, ada takut orang datang jumpa, Masya Allah, jemaah dari Nizamuddin, alhamdulillah, Masya Allah. Datang salam, cium tangan lagi, Masya Allah, ni orang Malaysia punya kelebihan. Ni Maulana kata kena ingat, untuk cium tangan sehingga sampai hak rokok ini dilarang, haram, tuan-tuan mulia. Tapi bila dah cium tangan, Hamisa, Masya Allah, program saya minta izin, tinggalkan jemaah. Jemaah bagi tahu, datang bagi tahu, tidak ada berterjemah pun bersama kami, tidak ada orang pun, tidak ada kartu lama pun datang tengok kami, tuan-tuan mulia. Jadi oleh kerana itulah, oleh kerana ini keadaan kita, tuan-tuan mulia, maka usaha tak bangun di tempat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak sungguh-sungguh, maka semua sekali daripada kita yang ada sekarang, tuan-tuan bukan tuan-tuan hadir sebagai diri tuan-tuan, tapi kedatangan tuan-tuan sekarang adalah sebagai wakil, sebagai duta orang Malaysia. Malah Maulana kata bukan duta orang Malaysia saja, tuan-tuan adalah duta untuk umat seluruh dunia. Maka tuan-tuan yang mulia, kita semua pertama sekali kita kena taubat istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kealpaan kita, kekurangan yang kita lakukan dulu, dan azam betul-betul, yakin betul-betul dengan usaha ini, dan tunaikan takaza usaha ini sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum telah tunaikan takaza usaha ini. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. कुएं में पानी हो तो बाग में ये फल है, बनाना है, सबको पानी पहुँचाए, फल होता है। जब कुएं में पानी न हो, सब सूख जाते, बाहर जमाने जाती है, खूब वक्त गुजार चला जाए, तरबियत होती। इसलिए सारा मजमा जितना बैठा है, ये तो सबसे बेहतर है कि अब तक जो हुआ इसका बात करेंगे, आइंदा कोई करे न करे, मुझे करना है। मकामी काम भी वही सालाना, माहाना, हफ्ते वाली होता है, और कुर्बानी के साथ करना। इसके इरादे करो।
Jadi tuan-tuan yang mulia, asal usaha sebenarnya adalah usaha maqami. Inilah basic yang paling asal sekali. Usaha maqami lah asalnya tuan-tuan mulia. Sebagaimana dalam kebun, asalnya ialah air dalam telaga. Sekiranya air dalam telaga ada, maka pokok apa pun, pokok durian ke, rambutan ke, semua akan dapat disiram dengan baik dan akan hasilkan buah-buahan dengan baik tuan-tuan. Tapi sekiranya telaga kosong, telaga kering, tidak ada air, maka dengan sendirinya tuan-tuan kebun pun akan jadi gersam. Tidak ada apa-apa hasil akan dapat daripada kebun tersebut. Demikianlah tuan-tuan mulia. Semua keadaan usaha luar, orang pergi IPB ke negara jauh ke, semua sekali, sekiranya usaha maqami tidak ada tuan-tuan mulia, maka yang jalan luar ni hanya tinggal berjalan-jalan saja tuan-tuan mulia. Tidak akan dapat tetap dengan usaha sekiranya usaha maqami tidak ada. Maka Maulana minta daripada kita semua sekarang yang hadir ini untuk diri kita masing-masing dulu. Kita taubat, istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kelemahan, kekurangan yang telah kita sendiri lakukan, dan kita azam insya-Allah daripada sekarang kita akan balik semua amal-amal ni. Amalan tahunan, amalan bulanan, amalan mingguan, amalan harian, amalan peribadi kita masing-masing. Kita akan sempurnakan dengan sesempurnanya dengan sifat pengorbanan tuan-tuan. Dengan korbankan segala kepentingan dunia kita untuk utamakan kerja ini. Semua ada azam insya-Allah. आपने अज़ाइम के फार्म करके दिए, वो अज़ाइम पूरे नहीं हुए। मौलाना जुबैर साहब ने फरमाया कि पहले इसे कहो कि पहले पुराना कर्जा चुकाओ, फिर नए अज़ाइम करें। तो ये जितने बैठ रहे हैं उसके एतबार से फार्म करने हैं कि इंशाअल्लाह पिछला कर्जा भी अदा करना है और नए अज़ाइम भी करने हैं। और ये जितना मजमा है, अगर ये ठान लेगा तो इंशाअल्लाह एक-एक साथी हजारों हजारों लाखों लाखों राह पर आने का सबब करेगा। Jadi tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan datang dulu pun dah isi borang-borang, azam-azam tuan-tuan. Tapi semua kita tahu bahawa azam kita tu banyak yang terhutang. Jadi Maulana bagi tahu, Maulana Zubair pesan kat Maulana, datang Maulana Zubair pesan, bagi tahu mereka bahawa mereka punya hutang banyak lagi dengan Nizamuddin. Sekarang isi borang baru ni mereka kena isi bersama dengan hutang-hutang mereka dan buat azam baru tambahan daripada itu. Maulana bagi tahu, sekiranya yang ada ini semua, tuan-tuan buat keputusan nekat, buat keputusan muktamad bahawa saya kena bawa usaha ni sungguh-sungguh. Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata setiap peribadi tuan-tuan ini bukan kata untuk satu dua orang, tuan-tuan semua, setiap peribadi daripada tuan-tuan ini boleh jadi asbab untuk ribuan, malah ratusan ribu orang, asbab hidayah untuk ribuan dan ratusan ribu orang pun tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan azam buat keputusan sungguh-sungguh, boleh insya-Allah. पूरी बात की हो जाए, जब तक पूरे आरंभ वगैरह जो कितना पढ़ना है वो जब तक मुकम्मल न हो जाए कोई शादी पकड़ नहीं जाए। Jadi sekarang tuan-tuan boleh duduk mengikut halqa markas masing-masing, dan Maulana minta sungguh-sungguh daripada tiap orang daripada kita, selagi urusan pengisian azam-azam ini tidak sempurna, semua sekali kolom-kolom yang nak diisikan tidak sempurna, selagi itu seorang pun daripada kita jangan keluar daripada majlis ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh ikut markas masing-masing. Tempat kan? Atau tempat.